الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, masih lagi pada hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah haji. Kita telah tiba pada riwayat 3098 dan kali ini kita nak sambung berkenaan tentang tajuk Babul Ifadati min Arafatin ilal Muzdalifah. Hadis-hadis berkenaan tentang pergerakan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Maka kita tahu orang yang melakukan haji, pergerakan mereka kalaulah mengikut perjalanan Nabi adalah daripada Mekah menuju ke Mina, Mina menuju ke Arafah, dan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Wastihbab salatai al-maghrib wal isya'i jam'an, dan sunnah menunaikan solat fardu maghrib dan isyak, yang mana kita dah tunaikan solat zuhur dan asar 9 Zulhijjah dekat Arafah. Sekarang ini maghrib dia dan telah masuk tarikh 10 Zulhijjah, sebab dalam kalender Islam pertukaran tarikh adalah pada maghrib. Dan solat maghrib dan isyak 10 Zulhijjah secara jamak dilakukan di Muzdalifah adalah sunnah fi hadhil lailah, pada malam-malam ini. Baca sanad dia 3098. Baca. Daripada Quraib yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu sami'ahu yaqul, bahawa beliau telah mendengar Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, dafa'a Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bergerak min Arafah, daripada Arafah, hatta idza kana bi Syam, sehingga apabila baginda berada di sebuah lembah. Apakah maksud Syam? Al-infiraju bainal jabalain, jalan yang berada di antara dua bukit. Nazala, maka baginda telah turun berhenti. Fabala, maka baginda telah buang air kecil di situ. Summa tawadda'a, kemudian baginda telah berwuduk. Walam yusbighil wuduk, tolong buka pintu. Namun baginda tidak berwuduk dengan begitu sempurna. Fakultu, maka baginda Nabi SAW bersabda, maka aku berkata kepada baginda, as-salah, adakah nak tunaikan solat di sini wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, as-salatu amamaka, solat akan ditunaikan di hadapan kamu, iaitu di Muzdalifah. Farakibah, maka Nabi SAW menunggang kembali kenderaan baginda. Falamma ja'al Muzdalifah tanazala, apabila baginda telah tiba di Muzdalifah, maka baginda pun telah turun berhenti di Muzdalifah. Fatawadda'a, maka baginda telah berwuduk. Fa'asbaghal wuduk, dan telah berwuduk dengan sempurna. Summa uqimatis salah, kemudian iqamah telah dilaungkan untuk solat. Maka baginda Nabi SAW telah menunaikan solat maghrib. Summa anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih, kemudian setiap peserta haji daripada kalangan para sahabat yang lain, mereka mendudukkan unta masing-masing di tempat tinggal mereka. Summa uqimatul isya, kemudian dilaungkan iqamah untuk solat isya. Fasallaha, maka Nabi SAW telah menunaikan solat fardu isya. Walam yusalli, dan baginda tidak ada menunaikan sebarang solat sunat di antara maghrib dan isya yang ditunaikan secara jamak. Maka terus di antara satu waktu ke waktu yang lain yang ditunaikan secara jamak tanpa ada solat sunat di antara keduanya. 3099 baca.
Daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma beliau berkata insarafa Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ba'da daf'ah, setelah baginda bertolak min Arafat, daripada Arafah, ila ba'di tilka sya'ab, dalam perjalanan menuju ke sebahagian lembah. Asy-sya'ab kita terjemahkan sebagai lembah. Lihajatihi, untuk baginda membuang air. Keperluan di sini maksudnya baginda nak buang air. Fasababtu alaihi minal ma', maka bila baginda telah selesai buang air, maka Usama bin Zaid telah menuangkan untuk baginda air. Kita dah baca dalam hadis berikut ini, Nabi telah berwuduk dengan wuduk yang ringkas. Sebab wuduk untuk solat Nabi buat sekali lagi ketika tiba di Muzdalifah. Maka Usama bin Zaid bertanya, "Atusalli, adakah tuan nak solat di sini?" Maka baginda menjawab, "Al-musalla amamaka, tempat solat adalah di hadapan kamu," iaitu Nabi nak solat di Muzdalifah. Maka daripada sini juga kita belajar, maka dalam keadaan ini ketika melakukan haji, maka afdal sunnah untuk kita menunaikan solat di Muzdalifah. Untuk maghrib dan isyak tidak di Arafah, tidak di tempat yang lain. 3100 baca. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu telah berkata afadha. Afadha maksudnya telah bergerak, telah bertolak. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah perkataan afadha. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertolak min Arafat, daripada Arafah baginda telah bertolak. Falamma intaha ila Syi'b, apabila baginda telah sampai ke sebahagian lembah, nazala, maka baginda telah turun. Fabala, lalu baginda telah buang air kecil. Walam yakul Usama tu araqal ma', Usama tidak menggunakan perkataan araqal ma'. Qala, berkata perawi, fada'a bima'in, baginda telah meminta didatangkan air. Fatawadda'a, lalu baginda telah berwuduk, wudu'an laysa bil baligh, wuduk yang tidaklah begitu sempurna. Daripada sini juga kita belajar, setelah selesai buang air, maka berwuduk adalah sunnah. Walaupun wuduk yang sederhana, wuduk yang tidaklah begitu sempurna, bermaksud Nabi tidaklah basuh 3 kali basuhan pada setiap anggota wuduk. Namun sunnah untuk berwuduk berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi. Maka Nabi SAW telah berwuduk, wuduk yang tidaklah begitu sempurna. Qala, berkata perawi, fakultu, maka aku pun bertanya, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, as-salah, adakah tuan nak menunaikan solat di sini? Maka baginda menjawab, as-salatu amamaka, kita akan tunaikan solat di hadapan, iaitu di Muzdalifah. Berkata Usama bin Zaid summa sara, kemudian baginda meneruskan perjalanan hatta balagha jam'a, sehingga baginda telah tiba di Muzdalifah. Fasallal maghrib wal isya, maka Nabi telah menunaikan maghrib dan isyak di Muzdalifah. Jam'an bermaksud Muzdalifah. 3101 baca. Maka daripada Quraib yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau telah bertanya kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, kaifa sana'tum, apa yang kamu telah lakukan, hina radifta, ketika kamu berpeluang membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, Nabi boncengkan pada unta Nabi di belakang Nabi, Usama bin Zaid. Sewaktu kamu berpeluang membonceng di belakang Nabi SAW bila Ashiyat Arafah, pada malam Arafah. Siangnya hari Arafah, malam tersebut, maka Usama bin Zaid telah membonceng belakang Nabi. Faqala, maka berkata Usama, ji'na sya'ab, kami telah tiba di sebahagian lembah, alladhi yunihun nasu fihi lil maghrib, yang mana ramai manusia telah memberhentikan, mendudukkan unta mereka di situ untuk menunaikan maghrib. Maka hadis ini gariskan, maka di sini kita belajar kenapa pada hadis yang pertama yang kita baca tadi, orang ramai hanya solat bersama dengan Nabi SAW isyak aja. Pada hadis yang pertama dalam bab ini, riwayat 3098.
Maka kenapa dalam hadis tersebut orang ramai hanya solat dengan Nabi Isyak je dekat Muzdalifah? Kerana mereka telah berhenti solat dekat sebelum Muzdalifah untuk solat maghrib. Sebab dah masuk waktu, maka mereka ingat kena solat setiap solat pada waktunya. Tapi Nabi SAW dan sahabat yang mengikuti Nabi, mereka tak solat maghrib di sini. Mereka lakukan secara jamak di Muzdalifah. Maka ini memberi penerangan pada hadis yang di awal bab tadi. Fa'nakha Rasulullah, maka baginda telah mendudukkan unta baginda wabala, lalu baginda telah buang air kecil, wa ma qala, dan perawi tidak menyebut perkataan ahraqal ma. Summa da'a bil wadu, kemudian baginda telah meminta air wuduk, lalu baginda telah berwuduk, wudu'an laysa bil baligh, wuduk yang tidak begitu sempurna. Maka aku telah bertanya, wahai utusan Allah, as-salah, adakah kita nak menunaikan solat di sini? Maka baginda menjawab, as-salatu amamaka, solat akan ditunaikan di hadapan, iaitu di Muzdalifah. Farakibah, maka baginda menunggang kembali kenderaan baginda sehingga kami telah tiba di Muzdalifah. Fa'aqamal maghrib, maka telah dilaungkan iqamah untuk solat maghrib. Summa anakhan nas, kemudian barulah orang ramai mendudukkan unta mereka fi manazilihim, di tempat-tempat kemah mereka. Walam yahullu, namun mereka tidak menurunkan barang-barang mereka. Kenapa mereka tak turunkan barang mereka? Sebab nak join solat isyak Nabi. Maka sebab itu mereka bergegas hatta aqamal isya al-akhir, sehingga dilaungkan iqamah isyak. Maka baginda telah menunaikan solat, maka mereka baginda telah menunaikan solat. Summa hallu, barulah para sahabat menurunkan barang-barang mereka selepas solat. Maka aku telah bertanya, fakaifa fa'altum hina asbahtum, apa yang kamu telah lakukan bersama dengan Nabi pada waktu pagi 10 Zulhijjah? Maka berkata Usamah, radifahul Fadl bin Abbas, pada waktu pagi perjalanan daripada Muzdalifah ke Mina telah dibonceng, telah ditunggang belakang Nabi oleh Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wan talaqtu ana, dan aku telah berjalan kaki fi subbaki Quraisy, bersama dengan kumpulan Quraisy yang bergerak awal, ala rijlaya, di atas kakiku. Maka Usama bin Zaid hanya sempat daripada Arafah ke Muzdalifah sahaja. 3102 lebih kurang sama, cuma ada perkataan an-niqab di sini menggantikan perkataan asy-syaib. Baca 3102. Maka hadis ini menerangkan kenapa ada banyak para sahabat mereka berhenti di Syaib, di lembah sebelum Muzdalifah. Kerana sebenarnya sebelum itu, itulah tempat berhenti sebelum daripada zaman Islam. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ata, apabila telah sampai an-niqab, dan pada laluan antara dua bukit, alladhi yanziluhul umara, yang biasa berhenti padanya para pemimpin Quraisy, maka baginda pun telah turun berhenti, fabala, lalu telah buang air kecil, walam yakul ahraqa, dan perawi tidak menyebut perkataan ahraqa. Kemudian baginda telah meminta didatangkan bekas wuduk, air wuduk. Fatawadda'a, maka baginda telah berwuduk, wudu'an khafifah, wuduk yang ringan, tidaklah wuduk yang begitu lengkap dan sempurna. Maka aku berkata, wahai utusan Allah, as-salah, adakah kita nak tunaikan solat di lembah ini? Maka baginda bersabda, as-salatu amamaka, kita akan tunaikan solat di hadapan, iaitu di Muzdalifah. 3103 baca. Maka daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kana radif Rasulillah, bahawa beliau pernah menjadi orang yang duduk di belakang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam hina afadha min Arafah, ketika baginda bertolak daripada Arafah. Falamma jaa asy-syi'b, apabila baginda telah tiba di sebuah lembah, ana kharahilata, baginda telah mendudukkan tunggangan baginda, thumma dhahaba ila al-ghaib, kemudian baginda telah pergi ke tempat buang air. Falamma raja'a, apabila baginda telah pulang, sababtu alaihi minal idawah, kata Usama, aku telah menuangkan kepada baginda daripada bekas air, lalu baginda telah berwuduk. Daripada sini kita belajar, tidak ada masalah kalaulah kita minta tolong orang lain untuk curahkan air wuduk untuk kita, walaupun kita mampu buat sendiri. So, Nabi pernah minta para sahabat melakukannya beberapa kali.
Kemudian baginda menunggang kembali unta baginda. Summa atal Muzdalifah, kemudian baginda telah sampai ke Muzdalifah. Fajama'a biha, maka baginda telah menggabungkan solat biha ay bil Muzdalifah, di Muzdalifah, di antara solat maghrib dan isyak. 3104 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afadha, telah bergerak, min Arafah, daripada Arafah menuju ke mana? Kalau daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Thumma wa Usamah turidfuh, dan Usamah membonceng duduk di belakang baginda. Qala Usamah, berkata Usamah, fama zala yasiru hayatihi, maka terus menerus Nabi SAW berjalan dalam keadaan tersebut, iaitu Nabi berjalan sederhana laju. Maksud tidaklah begitu laju. Nanti hadis berikut kita akan nampak Nabi berjalan sederhana laju, tapi bila ada ruang Nabi akan lajukan kenderaan baginda. Hatta ata jam'ah, sehingga baginda tiba di Muzdalifah. 3105 baca. Su'ila Usamah, tu telah ditanya kepada Usamah bin Zaid, wa ana syahid, kata Urwah bin Zubair, dalam keadaan aku turut hadir ketika itu. Au qala, ataupun beliau ada menyebut, aku telah bertanya kepada Usamah bin Zaid. Wa kana Rasulullah, dan adalah Usamah ini Nabi SAW telah memboncengkannya min Arafat, daripada Arafah menuju ke mana? Muzdalifah. Maka telah ditanya, kaifa kana yasiru, bagaimanakah cara berjalan Nabi SAW hina afadha min Arafah, ketika baginda bertolak daripada Arafah. Maka kata Usamah, kana yasirul anak, adalah baginda berjalan dengan tenang. Fa idza wajada fajwah, maka apabila baginda menjumpai ruang lapang, nassa, baginda akan melajukan kenderaan baginda. Nabi tak adalah tergobor-gapah pada waktu itu bergegas nak menuju ke Muzdalifah, tidak. Dan kita pun ada baca dalam hadis sebelum ini, Nabi siap beritahu kepada para sahabat untuk tenang bergerak dengan tenang, bergerak dengan tenang. Bahkan kalaulah dah mula solat sekalipun, Nabi tidak suka para sahabat untuk berlari-lari mengejar rakaat solat. 3106 riwayat yang lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdah bin Sulaiman wa Abdullah bin Numair wa Humaid bin Abdul Rahman an Hisham bin Urwah bi hadzal isnad wa zada fi hadits Humaid qala Hisham wa nassu, perkataan an-nas yang ada dalam hadis tadi ianya lebih laju berbanding perkataan al-anaq. 3107 baca sanad dia. Abdullah bin Yazid Al-Khatmi telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan kepadanya annahu shalla, bahawa beliau telah menunaikan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', pada haji perpisahan. Beliau telah bersolat dengan Nabi al-maghrib wal isya' bil Muzdalifah, maghrib dan isya' di Muzdalifah. 3108 kita tak terjemahkan, riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsanahu Qutaibah wa ibn Rumhin an al-Laits bin Sa'd an Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad qala ibn Rumhin fi riwayatihi an Abdurrahman bin Yazid Al-Khatmi wa kana amiran, dan adalah Abdullah bin Yazid Al-Khatmi adalah seorang gubernur di Kufah pada zaman pemerintahan Khalifah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Zubair pernah menjadi pemerintah dan ibu kota pemerintahannya adalah di Makkah. 3109 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan solat maghrib dan isyak pada malam Arafah, iaitu dah masuk 10 Zulhijjah. Nabi telah tunaikan solat maghrib dan isyak di Muzdalifah jami'an secara jamak. 3110 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu telah mengkhabarkan kepadanya bahawa sesungguhnya ayahnya
daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, oh sesungguhnya ayahnya Abdullah bin Umar telah berkata, jamaah Rasulullah, Nabi SAW telah menjamakkan salat di antara maghrib dan isyak bi jam'in di Muzdalifah. Jam'in di sini bermaksud Muzdalifah, tempat berkumpul. Laisa bainahuma sajdatun, tidak ada solat nafil di antara keduanya. Wa shallal maghriba 3 rakaat, dan baginda telah menunaikan solat maghrib sebanyak 3 rakaat. Bererti tidak ada qasar untuk solat maghrib. Yang ada qasar hanyalah solat yang 4 rakaat. Wa shallal isyak, dan Nabi telah menunaikan solat isyak 2 rakaat, dan adalah Abdullah bin Umar yusalli bi jam'in kadzalika, akan menunaikan solat di Muzdalifah seperti itu sehingga beliau telah meninggal dunia bertemu Allah Taala. 3111 baca. Daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi telah menunaikan solat isyak di Muzdalifah, solat maghrib dan isyak di Muzdalifah, bi iqamatin, dengan satu iqamah. Maka apakah maksud dengan satu iqamah di sini? Maka ada para ulama yang menjelaskan maksud dengan satu iqamah di sini adalah azan sebenarnya. Satu azan untuk kedua-dua solat jamak. Summa haddatsa an Ibnu Umar, kemudian beliau telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Abdullah bin Umar juga melakukan solat seperti itu, dan Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melakukan seperti itu. 3112 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsani Uzair bin Harb qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad wa qala sallahuma bi iqamatin wahid. Maka iqamah bermaksud dengan satu azan. 3113 baca sanad dia. Maka hadisnya lebih kurang sama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, jamaah Rasulullah, Nabi SAW telah menggabungkan di antara solat maghrib dan isyak bi jama'in di Muzdalifah. Shallal maghriba 3, Nabi telah menunaikan solat maghrib 3 rakaat, wal isyak rakaatain, sementara isyak 2 rakaat, bi iqamatin wahid, dengan satu iqamah, bermaksud dengan satu azan, dan itulah sunnahnya. Maka bila kita solat jamak hanya satu azan, namun setiap solat 2 iqamah. 3114 baca. Maka daripada Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, afadna, kami telah bertolak bersama dengan Abdullah bin Umar sehingga kami telah tiba di Muzdalifah. Fasalla bina, maka Abdullah bin Umar telah mengimamkan kami. Daripada sini juga kita belajar sunnah untuk sentiasa menjaga solat secara berjemaah walaupun betapa berat, sesak, ramai orang pada tempat tersebut. Tidak ada orang yang lebih ramai daripada tempat di mana manasik haji dilakukan, namun tetap mereka menunaikan solat secara jamak. Bi iqamatin wahid, dengan satu azan. Summan sarafa, kemudian Abdullah bin Umar telah pergi. Faqala, lalu beliau berkata, beginilah Nabi SAW telah mengimamkan kami fi hadzal makan, di tempat ini. Riwayat 3115, dua hadis ini nak menerangkan tentang tajuk istihbab sunnah ziyadatit taghlis, tersangat-sangat mengawalkan solat subuh. At-taghlis bermaksud adalah zulmatu akhiril lail. Maka ianya adalah ianya adalah kegelapan pada waktu malam. Namun maksudnya dah masuk subuh. Sebab itu dalam catatan bahasa Arab disebut apakah at-taghlis, zulmatu akhiril lail idza ikhtulitat bidaw'is sabah, iaitu penghujung malam apabila dah tercampur dengan masuknya waktu subuh. Maksud daripada hadis yang dua ini adalah Nabi bila masuk je subuh, Nabi terus solat. Itu maksud dia adalah, maksudnya begitu. Bila nak solat begini begitu awal, pada 10 Zulhijjah ketika berada di Muzdalifah. Wal mubalaghati fihi, dan sangat-sangat bersegera fihi, menunaikan solat subuh pada waktu ini ba'da tahaqquqi tulu'il fajar, sebaik sahaja telah pasti masuk waktu subuh. Tahakkuk dah pasti dia masuk subuh terus solat. Maka ini adalah penekanan nak menerangkan begitu awal subuh Nabi pada 10 Zulhijjah. Namun
perkataan yang kita akan nampak keliru di sini dan banyak orang keliru adalah pada perkataan qabla waqtiha. Nabi menunaikan subuh sebelum waktunya. Maka sebab itu kita baca pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, pada baris yang pertama, maknahu annahu sallal maghriba fi waqtil isya bi jam'in allati hiya al-Muzdalifah wa sallal fajra, dan baginda menunaikan solat fardu subuh qabla miqatiha al-mu'tad, sebelum waktu kebiasaan. Waktu kebiasaan Nabi bila dah masuk subuh, Nabi tak terus solat, Nabi tunggu sekejap. Tapi tidak pada 10 Zulhijjah, masuk je subuh, Nabi terus solat. Sebab Al-Quran menjelaskan bahawa tak boleh menunaikan solat sebelum waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Setiap waktu solat ada ketetapan-ketetapan yang Allah telah tentukan. Maka kadang-kala ada orang keliru bila dia hanya lihat daripada sudut terjemahan hadis tanpa dia melihat daripada konteks keseluruhan hadis. 3115 baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat salatin, menunaikan mana-mana solat illa limiqatiha, kecuali pada waktu kebiasaan baginda. Kena letakkan dalam kurungan, kecuali pada waktu kebiasaan baginda. Illa salatain, kecuali ada dua solat yang Nabi tunaikan sebaik sahaja masuk waktu. Itulah solat maghrib dan isyak secara jamak di Muzdalifah, bijam'in di Muzdalifah. Wa sallal fajra, dan juga solat fardu subuh yauma idzin, pada hari tersebut, iaitu pada 10 Zulhijjah, qabla miqatiha, sebelum waktu kebiasaannya. 3116 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabihi وبه إليه قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها, sebelum waktu kebiasaannya. Sebab itu dalam hadis ini lebih jelas, bighalasin, pada kegelapan malam dan subuh. Sebab masuk ghalas memang begitu, campuran daripada waktu subuh dan juga penghujung malam. Maka bighalasin ini menjadi dalil bahawa dah masuk subuh barulah Nabi SAW menunaikan waktu solat tersebut. 3117 adalah tajuk yang baru. Maka riwayat ini nak menerangkan berkenaan tentang istihbabi taqdimi, sunnah untuk mendahulukan daf'i, pergerakan pergi, ad-da'afah, orang-orang yang lemah. Lalu siapakah orang yang lemah? Minan nisa, daripada kalangan wanita. Wa ghairihin, dan selain pada wanita, bergerak daripada mana patut diawalkan? Daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Kita dah tahu perjalanan haji Nabi SAW daripada Mekah ke Mina, daripada Mina menuju ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, kemudian daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Kalaulah Nabi akan bergerak menuju ke Mina setelah selesai solat fardu subuh sebelum matahari terbit. Namun untuk orang-orang tua, orang-orang yang lemah, orang-orang yang wanita, kanak-kanak jika ada, maka mereka disunnahkan, maksudnya bagus, afdal, disunnahkan untuk bergerak pada waktu malam. Supaya bila mereka tiba di Mina tak ramai orang. Mereka boleh selesaikan melontar dulu. Sebab nanti kalaulah ikut haji Nabi, maka orang akan tersangat-sangat ramai dan akan menyusahkan mereka. Maka pergerakan daripada Muzdalifah menuju ke Mina sunnah untuk diawalkan bagi mereka yang lemah. Maka bilakah mereka nak bergerak? Fi awakhiril lail, pada penghujung malam. Qabla zahmatin nas, sebelum bersesak-sesaknya orang ramai. Wastihbabil muks, dan sunnah untuk tetap tinggal li ghairihim, bagi selain daripada mereka yang lemah, sehingga telah ditunaikan solat fardu subuh di Muzdalifah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita baca 3117 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau telah berkata, ista'zanat, telah meminta izin Saudah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Lailatul Muzdalifah, pada malam Muzdalifah,
tadfa'u qablah, yang mana beliau minta izin untuk beliau dapat bertolak sebelum baginda dan sebelum bersesak-sesaknya orang ramai. Hatmah, bersesak-sesak. Wa kanat imra'atun sabithah, dan adalah Saudah adalah seorang wanita yang lambat pergerakannya. Yaqulul Qasim, berkata perawi, as-sabithah bermaksud as-saqilah, lambat pergerakannya. Qala, berkata perawi, fa'adinalaha, maka Nabi SAW telah mengizinkan untuk Saudah bergerak awal. Fa'azinalaha, maka Nabi telah izinkan. Fakharajat qabla daf'i, maka Saudah telah bergerak sebelum bertolaknya Nabi SAW meninggalkan Bina. Wahabasana, dan baginda telah menahan kami yang tak sakit, yang sihat, untuk kami bersubuh bersama dengan baginda. Fadafa'na, dan kami pun bertolak apabila baginda bertolak. Wala an akun, maka berkata Aisyah, dan demi sesungguhnya adalah aku, istazantu, aku meminta izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah telah meminta izin kepada Nabi. Fa akuna adfa, lalu aku dapat bertolak awal dengan izin baginda. Ahabbu, itu lebih aku suka, min mafruh, daripada segala jenis kegembiraan. Maksudnya, kalau orang yang pergi haji tahu, bukan senang bila dah bersesak-sesak ramai. Sangat susah, lagi-lagi pada wanita. Sebab itu kata Aisyah, kalaulah walaupun dia dapat bertolak dengan Nabi, yang mana itu sangat bagus mengikut haji Nabi. Tetapi kata Aisyah, kalaulah aku dapat pergi awal dengan Saudah dengan izin Nabi, apabila aku minta tapi aku tak minta, maka itu lebih aku suka daripada segala-galanya. Daripada segala apa? Maksudnya lebih aku suka hatta daripada dapat turut berserta dengan Nabi. Kenapa? Kerana terlalu banyaknya manusia, terlalu ramainya orang. Bitakhallusi min zalika ta'ab. Supaya kalaulah aku pergi awal, kata Aisyah, kata para ulama, aku dapat membebaskan diri daripada keletihan. Allazi anathu min shiddati zihab, yang berlaku kerana terlalu bersesak-sesaknya manusia. 3118 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kanat Saudah, adalah Saudah isteri Nabi, imra'atun dahmah, adalah seorang wanita yang berisi badannya, thabitah, perlahan pergerakannya. Fasta'zanat, maka Saudah telah meminta izin kepada Nabi SAW antufidha, untuk beliau bertolak daripada Muzdalifah pada waktu malam. Fa'adzinalaha, maka Nabi mengizinkan. Daripada sini juga kita belajar bahawa bermalam di Muzdalifah ada kadar wajibnya dan ada kadar sunnahnya. Maka apakah kadar wajibnya? Kejap lagi kita baca. Maka berkata Aisyah, falaitani, maka alangkah baiknya daku, dan termasuk daripada kalangan orang yang meminta izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah meminta izin. Wa kanat Aisyah, dan adalah Aisyah, kata perawi, la tufidu, tidak bertolak daripada Muzdalifah kecuali bersama dengan Nabi SAW. Maka berapakah kadar waktu yang seseorang itu perlu bermalam di Muzdalifah? Berapakah kadar waktu dia? Maka pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, fihi dalilun, maka di sini terdapat dalil untuk keharusan ad-dafa', bertolak daripada Muzdalifah sebelum waktu subuh. Itu jelas. Sebab bila Nabi izinkan sahaja Saudah untuk bergerak pada waktu malam, bererti boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Maka berkata Imam Syafi'i dan apa para ulama Syafi'i, yajuzu, boleh untuk bergerak qabla nisfil lail, sebelum separuh malam. Maka sebab itu selalunya tabung haji akan keluarkan bilakah perkiraan minima untuk bermalam di Muzdalifah. Bilakah kadar separuh malam, selalu tabung haji akan keluarkan. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh untuk tinggalkan Muzdalifah apabila dah berada sekejap sebelum separuh malam. Wa yajuzu, dan diharuskan boleh untuk melontar jamrah setelah separuh malam. Maksudnya bila dah berlalunya separuh malam, dah boleh mula lontar jamrah. Wastadallu, dan mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil. Dan para ulama telah berbeza pendapat tentang apakah hukum bermalam seorang yang melakukan haji di Muzdalifah. Wassahih, dan yang sahih daripada mazhab Syafi'i adalah annahu wajib, bermalam di Muzdalifah adalah wajib haji. Bila wajib, bila bukan rukun, bererti kalaulah tak buat, maka pada waktu itu kena dam, tapi haji sah. Berbeza dengan wukuf di Arafah, itu rukun haji. Kalaulah tak buat, maka tidak sah haji. 3115 baca.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, waditu aku amat-amat berharap anni kuntu sta'zantu bahawa sesungguhnya aku termasuk daripada orang yang telah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sta'zanathu Saudah sebagaimana telah meminta izin kepada Nabi Saudah isteri Nabi. Fa usalli subha lalu aku dapat menunaikan solat fardu subuh di Mina. Fa armil jamrah aku dapat melontar jamrah sebelum datangnya orang ramai. Faqila li Aisyah maka ditanya kepada Aisyah, fakanat saudatu maka adakah Saudah yang telah meminta izin kepada baginda? Maka Aisyah menjawab, na'am, bahkan ya, innaha kanat imra'ah, sesungguhnya Saudah meminta izin kerana beliau adalah seorang wanita thaqilatan yang berisi, sabitah yang perlahan pergerakannya. Fasta'adanat maka Saudah isteri Nabi telah meminta izin kepada Nabi untuk bertolak awal daripada Muzdalifah sebelum orang lain. Fa'adzinalaha maka Nabi SAW telah mengizinkan. 3121 baca. 3120. Riwayatnya lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'un tahwil wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Abdul Rahman kilahuma an Sufyan an Abdul Rahman bin Al-Qasim bi hadzal isnad nahwa. 3121 baca sanad dia. Maka Asma telah berkata kepada hambanya yang bernama Abdullah, yang merupakan maula, hamba yang beliau telah merdekakan. Wahya inda daril Muzdalifah. Dan ketika itu Asma berada di tempat tinggal beliau di Muzdalifah. Maksudnya di kemah beliau di Muzdalifah. Maka beliau bertanya, hal ghabal qamar, adakah matahari telah hilang? Qultula, maka hambanya berkata tidak. Fasallat sa'ah. Maka Asma meneruskan ibadahnya. Kemudian beliau berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, adakah telah hilangnya bulan? Maka aku menjawab tidak. Maka aku menjawab ya. Maka Asma berkata, irhalbi, bergeraklah bersama denganku. Fartahalna, daripada sini juga kita belajar bahawa orang yang menolong, orang-orang yang uzur pun digalakkan untuk bergerak bersama dengan orang yang uzur tersebut sebelum waktu subuh. Fartahalna, maka berkata Abdullah, maka kami bersama dengan Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah, kami juga telah bergerak sehingga kami telah melontar jamrah. Thumma sallat, kemudian kami telah menunaikan solat di tempatnya. Faqultulaha, kemudian aku berkata kepada Asma, ayhantah, wahai ibu kesayangan, laqad ghallasna, kita telah tiba ketika masih gelap. Maksudnya kita telah tiba sebelum waktu kebiasaan orang melontarkan jamrah. Maka berkata Asma, tidak, ay bunayya, wahai anak kesayanganku, innan nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam azina, telah mengizinkan lizu'un, untuk para wanita bergerak melontar awal. Sebab itu sebelum subuh mereka melontar di Mina. Menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa boleh melontar sebelum subuh di Jamrah Aqabah. 3122 kita tak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsani Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus an Ibn Jurayj bi hadzal isnad wa fi riwayati qala la ay bunayya inna nabiyallah azina lizu'ni, untuk para wanita melontar awal dan bergerak meninggalkan Muzdalifah awal. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya baca. 3123. Maka hadis ini nak menerangkan bukanlah sekadar isteri Nabi yang sakit sahaja, bahkan semua isteri Nabi SAW galakkan untuk bergerak awal. Di sini kisah tentang Ummu Habibah isteri Nabi. Terus qala akhbarana Isa jami'an. Maka Ibnu Syawal telah masuk bertemu dengan isteri Nabi Ummu Habibah, yang mana nama asalnya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Fa akhbarathu, maka Ummu Habibah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi SAW ba'atha, telah menghantar beliau biha min jam'in bilailin, untuk bertolak meninggalkan Muzdalifah pada waktu malam sebelum subuh. Maka para wanita yang uzur, yang tua digalakkan untuk bertolak awal meninggalkan Muzdalifah. Hanya bermabit sekejap sahaja. 3124 baca hadis dia.
Daripada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, beliau berkata, kunna naf'aluhu, kami kerap melakukan perkara tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nughallisu, kami akan bergerak pada waktu malam, min jam'in, daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Wa fi riwayatin Nakid, nughallisu min Muzdalifah. 3125 baca. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu telah berkata, ba'athani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku fi saqal, pada barang-barang baginda, au qala fi dhu'afa, ataupun bersama dengan mereka yang lemah daripada kalangan keluarga baginda, min jam'in, daripada Muzdalifah, bilailin, pada waktu malam. Terus 3126, terus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala telah berkata, ana mimman, aku termasuk daripada kalangan orang qaddama, yang dihantar awal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dha'afati ahli, bersama dengan ahli keluarga baginda yang lemah. Lemah bermaksud bukanlah pada waktu total Arab berkursi roda, para wanita yang tua dan juga sebagainya, tak semestinya sakit. Lemah bermaksud adalah mereka yang pada waktu itu tak mampu dan tak larat nak bersesak-sesak bersama dengan orang ramai pada 10 Zulhijjah selepas subuh nanti. 3127, yang ni kita tak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Amr bin Atha bin Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qultu fi man qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dha'afati ahli. 3128 baca. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku bisaharin, pada penghujung malam, min jam'in, daripada Muzdalifah, fi thaqali nabiyillah, bersama dengan barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar barang-barang baginda lebih awal. Qultu di sini maksudnya perawi yang bernama Ibnu Jurayj. Dia bertanya kepada siapa? Kepada gurunya Atha. Abalagaka, adakah telah sampai kepada kamu wahai Atha, anna bin Abbas, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah berkata, ba'athabi bilailin tawil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku pada malam yang panjang. Maka Atha menjawab, tidak, illa kadzalika, kecuali hadis adalah sebagaimana yang aku riwayatkan. Illa kadzalik, bisaharin, pada penghujung malam. Qultu, maka Ibnu Jurayj bertanya lagi, Abdullah bin Abbas telah berkata, Ramainal jamrah, kami telah melontar jamrah sebelum daripada waktu subuh. Wa aina sallal fajra, maka Ibnu Jurayj pun bertanya, lalu di manakah Abdullah bin Abbas telah menunaikan solat? Qala la, maka beliau berkata, tidak, illa kadzalika, kecuali begitulah yang mana telah diriwayatkan. Maksudnya beliau pun tidak begitu pasti. 3129 baca. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa mereka yang bergerak awal, mereka di mana mereka solat subuh, seperti pertanyaan hadis tadi. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kana yuqaddimu dha'afata ahli, bahawa Abdullah bin Umar juga akan mendahulukan, bertolak para ahli keluarganya yang lemah daripada Muzdalifah. Mereka tak bergerak bersama orang ramai, mereka akan bergerak awal. Fayakifun, maka mereka akan berhenti di Masy'aril Haram, yang mana di Muzdalifah. Nabi hanya bergerak ke Masy'aril Haram untuk ketika subuh. Tapi Abdullah bin Umar, dia bersama keluarganya, dia akan bergerak awal di Muzdalifah. Ketika pada waktu malam. Fayadhkurunallah, maka mereka akan berzikir mengingati Allah. Ma badalahum, apa yang dipermudahkan untuk mereka. Thumma yadfa'un, kemudian mereka akan bergerak sebelum datangnya imam ataupun pemimpin ke Masy'aril Haram. Wa qabla an yadfa', dan sebelum daripada orang ramai bergerak. Faminhum man yaqdimu mina li salatil fajar, maka ada di antara ahli keluarga Abdullah bin Umar yang tiba di Mina untuk solat subuh. Wa minhum man yaqdama ba'da dhalik, dan ada yang bergerak ke Mina setelah daripada selesai tunaikan solat subuh. Fa idza qadimu, dan adalah apabila mereka tiba sahaja, mereka akan melontar jamrah. Dan adalah Abdullah bin Umar kerap berkata, Arkhasa, telah memberikan kelonggaran pada mereka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai je sunnah untuk terus melontar
kerana nak selesaikan melontar sebelum daripada orang ramai yang akan datang bersesak-sesak setelah daripada setelah selesai waktu solat subuh. Maka Nabi SAW solat subuh, habis subuh je Nabi SAW telah mulakan pergerakan. Terus baca. Bab yang seterusnya, Rami Jamratil Aqabah, hadis berkenaan tentang melontar Jamrah Aqabah. Dan sunnahnya melontar daripada mana? Tempat yang dikenali sebagai Batnul Wadi. Wa takunu Makkah, dan sunnah ketika kita melontar jamrah, kita menjadikan Mekah di sebelah kiri kita. Wa yukabbir, dan setiap lontaran batu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3130 baca. Maka telah berkata perawi, iaitu Abdul Rahman bin Yazid, telah melontar jamrah Abdullah bin Mas'ud, Jamrat al-Aqabah, daripada tempat yang bernama Batnul Wadi, iaitu daripada tengah-tengah lembah, bisab'i hasayat, dengan 7 batu. Yukabbiru, maka Abdullah bin Mas'ud telah bertakbir beserta dengan balingan setiap batu. Bismillahi Allahu Akbar, maka baling. Bismillahi Allahu Akbar, maka baling. Qala, maka berkata perawi, faqilalah, maka dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, inna unasan yarmunaha, sesungguhnya orang ramai mereka melontar, min fawqiha, daripada tempat yang atas sedikit daripada mana kamu berdiri. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, hadza, inilah demi zat yang tiada tuhan selainnya, maqamul ladzi, tempat melontar Nabi SAW, insan yang di atasnya telah diturunkan suratul Baqarah. Maka kenapa dihighlightkan suratul Baqarah? Sebab amalan haji banyak terdapat di dalam suratul Baqarah. Terus 3131 baca. Maka kata Ahmash, beliau telah mendengar Hajjaj bin Yusuf berkata, dan ketika itu Hajjaj bin Yusuf sedang berkhutbah di atas mimbar. Menjadi kebiasaan siapa yang menjadi pemerintah, maka dialah yang kena menyampaikan khutbah. Maka berkata Hajjaj, Aliful Quran, Aliful Quran, maka perhatikanlah turutan surah Al-Quran sebagaimana mengikut turutan Jibril. As-suratul ladzi yadhkuru fiha al-Baqarah, maka surah yang terdapat padanya sebutan suratul Baqarah, dan surah yang kemudian yang terdapat padanya sebutan suratul Nisa, dan surah yang kemudian yang terdapat padanya surah Ali Imran. Maksudnya Hajjaj bin Yusuf berkata turutan adalah berdasarkan kepada turutan Jibril. Qala, berkata Amash, maka aku pun telah bertemu dengan Ibrahim. Maka aku telah mengkhabarkan kepadanya kata-kata Hajjaj, biqaulihi ay biqaulil Hajjaj, fasabbah, maka Ibrahim telah mengutuk Hajjaj, kerana kita tahu tentang kezaliman dia. Hingus. Nak, baby fin. Itu bersihkan hingus. Tepi. Maka beliau pun telah mengutuk Hajjaj. Lalu berkata, haddatsani Abdul Rahman bin Yazid annahu kana ma Abdullah bin Mas'ud. Abdul Rahman bin Yazid meriwayatkan bahawa sesungguhnya beliau bersama dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Fa'ata, maka Abdullah bin Mas'ud telah tiba di Jamrah Aqabah. Fastabtana, maka Abdullah bin Mas'ud telah Abdullah bin Mas'ud fastabtana al-wadi, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Abdullah bin Mas'ud telah menjadikan keberadaan beliau daripada Batnul Wadi. Maksudnya beliau menghadap ke arah jamrah daripada tempat Batnul Wadi, Kaabah di sebelah kiri, bahagian Mina di sebelah kanan beliau. Dan itu sunnah untuk melontar jamrah Aqabah. Cumanya kita kena betul-betul tahu kat mana arah Kaabah kalaulah kita nak melontar daripada tempat di mana Nabi melontar. Sebab kompleks tu bahagian dia semua nampak sama. Zaman kita dah ada kompleks bertingkat-tingkat tempat melontar. Fasta'radaha, maka Abdullah bin Mas'ud menghadap ke arah jamrah. Ista'radah, menghadap ke arah jamrah. Faramaha, maka beliau telah melontar daripada tempat yang bernama Batnul Wadi bisab'i hasayat, dengan 7 biji batu. Yukabbiru, maka beliau telah bertakbir ma'akulli hasa, dengan setiap balingan batu. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, 7 biji batu.
Qala berkata perawi, maka aku telah berkata, wahai Abu Abdurrahman, innan nasa yarmunaha, sesungguhnya orang ramai mereka melontar jamrah daripada bahagian atas sedikit. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hadza, di sinilah, wallazi la ilaha illa hu, demi zat yang tiada Tuhan selain Allah, maqamul ladzi, tempat melontarnya Nabi SAW yang mana telah turun ke atas baginda suratul Baqarah. Maka sebenarnya apa yang Ibrahim ni tak berpuas hati dengan Hajjaj, kerana Hajjaj pada waktu itu, ini perbincangan zaman dulu. Mereka tak bagi sebut macam contoh surah Baqarah, surah Ali Imran, tak boleh. Sebab itu bukanlah nama surah bagi pandangan mereka. Maka kalau nak sebut, kena sebut surah yang terdapat di dalamnya kisah Baqarah, surah yang terdapat di dalamnya kisah wanita, surah yang terdapat di dalamnya kisah Ali Imran. Mereka suruh sebut begitu. Maka Ibrahim berkata tidak. Abdullah bin Mas'ud menggunakan perkataan surah Baqarah, surah begitu, surah begini dan seumpamanya. Tapi zaman kita dah tak ada masalah, telah dijelaskan. 3132 kita tak terjemahkan hadis. Sini. Ambil tisu. Tahu, dah ada dah. Adik ingus. Sesama Sesama sini. Buat tekan. Tengok tu ingus. Tak apa, okey. Adik tak nak tengok ni. Okey. Tak nak, okey, adik pegang ni, nanti kalau hingus lap tau. Bagus, duduk. Tengok baby fin je. Okey. Mana tadi hadis berapa? Okey, kita baca je sanad ni. Yang ni kita tak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsani Yaqub ad-Dawraqi qala hadatsani Ibnu Abi Zaidah tawil wa bi ilai qala hadatsani Ibnu Abi Umar qala hadatsani Sufyan kilahuma an al-Amash qala sami'tu al-Hajjaj yaqulu la taqulu suratul Baqarah. Hajjaj berkata tak boleh cakap surah Baqarah tak boleh. Waqtasa, dan baki kisah adalah lebih kurang sama. 3133 baca sanad dia. Maka beliau telah melakukan haji bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, faramal jamrah. Maka Abdullah bin Mas'ud telah melontar jamrah Aqabah. Ini pada 10 Zulhijjah, hanya satu jamrah sahaja. 11, 12, 13 barulah ketiga-tiga jamrah. Maka beliau telah melontar dengan 7 biji batu. Wa ja'alal baita, dan Abdullah bin Mas'ud menjadikan Kaabah an yasari, di bahagian ke kirinya. Wa Mina, dan Mina di bahagian kanan dia. Maka itu cara sunnah untuk melontar. Berdiri ketika Kaabah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Waqala, lalu beliau berkata, hadza maqamul ladzi, inilah tempat melontarnya Nabi SAW yang ke atas baginda telah turun suratul Baqarah. 3134 kita tidak terjemahkan, cuma dalam hadis ini ada disebut jamrah itu adalah jamrah Aqabah. Maka ini menjadi dalil bahawa 10 Zulhijjah jamrah yang dilontar adalah jamrah Aqabah. Wa bi ilai qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad ghaira annahu qala falamma ata jamratal Aqabah. Hadis ini menjelaskan jamrah yang dilontar tersebut pada 10 Zulhijjah hanyalah jamrah Aqabah. Riwayat 3135, Abi ilai qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana baca sanad dia. Maka ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna unasan, sesungguhnya ada ramai orang, yarmunal jamrah, mereka melontar jamrah Aqabah, min fawqil Aqabah, daripada bahagian atas Aqabah. Maksudnya mereka lontar ke depan sedikit berbanding daripada tempat kita berdiri, wahai Ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, faramaha Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud telah melontar jamrah Aqabah daripada tempat yang dikenali sebagai Batnul Wadi, iaitu tengah-tengah lembah. Kemudian beliau berkata, min hahuna, daripada sinilah, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, ramaha alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah, telah melontar jamrah zat yang telah diturunkan ke atas baginda suratul Baqarah. Kita akan sambung balik pada jam 11.25 insya-Allah.
Terima kasih semua. Jumpa lagi.